Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Mara Suji, ini Ringkas TVS. Selepas menanti penuh harapan, pemohon skim pengeluaran wang Aisina Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP boleh menarik nafas lega apabila menerima keputusan masing-masing pada Isnin. Yang pastinya ada yang tersenyum apabila permohonan diluluskan dan sebaliknya. Ikuti reaksi pemohon selepas mendapat keputusan hari ini. Kami pun permohonan telah diluluskan. Duit tu mungkin buat masa tu kami simpan dulu. Mungkin ada emergency ke dalam tahun baru tu kita si tahu kan COVID, kita pun ekonomi pun turun naik, kita si tahu. Jadi itu adalah satu kita pun backup plan lah. Permohonan yang lulus ya, kami ada jangka masa panjang dan jangka masa pendek. Jangka masa panjang adalah InsyaAllah mun ada rezeki 10,000 yang kami akan labur untuk deposit rumah. First home kami adalah kimet lah. And jangka masa pendek mungkin kami ada beberapa lah perancangan. Satunya adalah kami mau selesaikan salah satu hutang kami. Namun di sebalik keputusan itu, masih ada yang belum menerima keputusan permohonan yang diharapkan. Kami ada apply Aisina tu, tapi masa tu tengah dalam proses lah. Jadi kami berharap kami dapat lulus lah Aisina tu sebab yalah start dari PKP area kami pun pekerjaan pun dah tergantung, banyak program tersekat, jadi boleh diluluskan untuk cover apa yang patut. Pemohon Aisinar yang permohonan mereka diluluskan akan mendapat pembayaran pertama mulai 8 Januari ini. Pembayaran akan dilakukan melalui akaun bank yang didaftarkan oleh pemohon. Bagi mereka yang memilih pembayaran melalui arahan bayaran PO akan menerima notis pengambilan bayaran melalui PO oleh pihak bank masing-masing sebelum 12 Januari ini. Mereka yang gagal dalam permohonan kategori 1 boleh mengemukakan rayuan untuk permohonan kategori 2 yang akan dibuka mulai 11 Januari ini dengan perlu mengemukakan dokumen-dokumen sokongan. Tidak lagi perlu menunggu lama. Para pesakit yang memerlukan pengambilan ubat susulan di Hospital Miri kini boleh menggunakan perkhidmatan farmasi Pandu Lalu. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Sarawak Abu Hassan Al-Syari Abdul Jabbar, perkhidmatan ini adalah bertepatan dengan langkah berjaga-jaga akibat COVID-19. Farmasi Pandu Lalu Hospital Miri beroperasi 8.30 pagi hingga 4.30 petang setiap hari kecuali hujung minggu dan cuti umum. Mereka yang ingin menggunakan perkhidmatan tersebut perlu menghantar pesanan ringkas SMS lengkap dengan butiran nama, tarikh dan waktu mereka ingin mengambil ubat terlebih dahulu. Pembinaan projek farmasi Pandu Lalu itu telah bermula sejak 11 November tahun lalu melibatkan kos sebanyak RM150,000 dan mula beroperasi sepenuhnya Januari tahun ini. Kemudahan sama turut dirancang diadakan di Klinik Kesihatan Tudan Miri. Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SEDC menyerahkan hadiah kemenangan tambahan kepada 2 pemenang pertandingan inovasi My Hackathon peringkat negeri Sarawak. Hadiah kemenangan tambahan itu masing-masing bernilai RM50,000 dan RM5,000. Hadiah telah disampaikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. 2 pemenang berkenaan ialah Nuyon AI Sundrian Berhad dan Muhammad Nurhamizan Abu Bakar. Sebelum ini, kedua-dua pemenang telah menerima hadiah pertama masing-masing bernilai RM250,000 bagi kategori maraton dan RM10,000 bagi kategori pecut pada pertandingan yang diadakan Disember tahun lalu. Hadiah kemenangan tambahan daripada kerajaan negeri ini telah menunjukkan keyakinan kerajaan terhadap kepintaran inovasi tempatan. My Hackathon adalah pertandingan inovasi anjuran Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) yang diadakan sebanyak 6 peringkat secara maya. Fokus utama pertandingan menghasilkan penyelesaian yang boleh memanfaatkan perkhidmatan awam menerusi teknologi dan digitalisasi selari dengan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana. Permohonan untuk melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN boleh dilakukan mulai hari ini 5 Januari sehingga 31 Mac ini.
Menurut Ketua Eksekutif PTPTN Ahmad Dasuki Abdul Majid, peminjam yang layak boleh berbuat demikian melalui portal rasmi PTPTN. Tiada sebarang dokumen sokongan diperlukan semasa permohonan. Kelulusan penangguhan akan dimaklumkan kepada peminjam melalui email yang dikemukakan dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh peminjam mengemukakan permohonan. Peminjam juga diingatkan untuk mengemaskini maklumat perhubungan yang tepat bagi memastikan maklumat berkenaan kelulusan permohonan pelanjutan dapat disampaikan. Pada 1 Januari lepas, Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad mengumumkan kerajaan bersetuju untuk melanjutkan tempoh penangguhan bayaran balik pinjaman selama 3 bulan lagi kepada peminjam yang layak. Sebelum ini, kerajaan telah menangguhkan bayaran balik pinjaman PTPTN mulai 19 Mac hingga 31 Disember 2020 kepada semua peminjam PTPTN berikutan pandemik COVID-19. Bertemu kemari. Kerajaan negeri akan memajukan industri berasaskan nipah dengan memberi peruntukan sebanyak RM2 juta bagi tujuan itu. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapur berkata, sebuah pusat pengumpulan produk berasaskan nipah telah disediakan oleh kerajaan di Kampung Tambak Pusa bagi memudahkan kerja-kerja pemprosesan. Ladang nanas MD2 yang terletak di Kampung Beladin, Pusa, seliaan Koperasi Kariah Masjid Al-Amin, Beladin, menjadi lokasi terakhir tinjauannya pada Isnin. Menurutnya, produk berasaskan nipah dari Kampung Tambak dan nanas dari Kampung Beladin sentiasa mendapat permintaan tinggi dan sekaligus menjadi punca pendapatan penduduk kampung tersebut. Selain itu, Razaili turut menegaskan pengusaha gula apung perlu memiliki sijil halal untuk memudahkan pemasaran produk itu ke seluruh negara. Seorang pegawai Jabatan Kejaraya JKR Sarawak akan ditempatkan di setiap pangkalan feri di seluruh Sarawak bagi tujuan pemantauan operasi perkhidmatan berkenaan. Demikian kata Menteri Muda Pembangunan Pelabuhan dan Infrastruktur Datuk Julaihi Narawi. Selain itu, katanya prosedur operasi standard SOP di setiap pangkalan feri juga akan diperketatkan di mana hanya pemandu sahaja dibenarkan berada dalam kenderaan manakala penumpang diwajibkan keluar dari kenderaan dan duduk di tempat yang telah disediakan. Katanya setiap penumpang feri akan disediakan jaket keselamatan dan mereka wajib memakainya ketika berada di dalam feri. Dalam tempoh 2 minggu lagi, JKR akan membuat pemeriksaan di setiap pangkalan feri bagi memastikan setiap operator feri mematuhi SOP baharu itu. Perkara ini penting kerana perkhidmatan feri merupakan laluan alternatif pengguna jalan raya selain jalan Pen Borneo. Sementara itu, tinjauan media tempatan mendapati kerja membaik pulih. Pondok Pengawal Keselamatan sedang dilakukan di pangkalan feri Trisol. Rata-rata pemandu kenderaan dan penumpang mematuhi arahan yang dikeluarkan petugas di feri berkenaan dan operasi feri berjalan dengan lancar. Bagaimanapun, setakat ini kerja pembinaan penghadang di pelantar masih belum dimulakan sejak arahan dikeluarkan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Infrastruktur dan Pelabuhan Tan Sri Dr. James Jemut Masing pada Sabtu lalu. Inisiatif internet percuma yang dilaksanakan Jawatan Kuasa Masjid Darul Hana mendapat sambutan positif daripada penduduk sekitar, terutamanya pelajar. Menurut respon daripada seorang pelajar, kemudahan internet yang disediakan di kawasan masjid itu membantunya mengakses pembelajaran yang dilaksanakan secara atas talian sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilancarkan. Katanya, dengan keadaan wabak COVID-19 ini, status pembelajaran pada masa akan datang belum lagi diketahui sama ada diteruskan secara atas talian atau bersemuka, itu bergantung kepada langkah pengendalian kita pada masa kini. Inisiatif Masjid Darul Hana dengan memberi internet percuma seperti ini adalah wajar dan sekaligus dapat menggalakkan penduduk sekitarnya pergi ke masjid dan mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara mereka. Sekian sahaja untuk berita ringkas TVS pukul 12. Saya Maria Suji. Terima kasih dan salam hormat.